إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Bismillah. Bagi masuk waktu bagi. Masuk waktu. Kisahlah. Boleh sampai insyaAllah. Ini tahu Mana sama boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala bil qasimil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bishrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliakan pengurusi masjid, Tuan Imam, barisan ahli dan kuasa, tokoh-tokoh masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita semua pada saat ini, karena saat inilah saat yang sangat barakah, saat yang banyak anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bainal maghrib wal isya, waktu di antara maghrib dan isya. Dan mudah-mudahan bulan Dzulhijjah yang akan mai ini menjadi bulan yang penuh dengan rahmat dan juga anugerah-anugerah Allah kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akan datang kepada kita suatu saat yang mulia, bulan yang mulia, 10 hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Kata ulama tafsir, walayalil 'ashr ni adalah 10 malam terawal bulan Dzulhijjah. Itu pandangan yang kuat lah. Walaupun ada pandangan yang lain mengatakan 10 akhir Ramadan. Pandangan yang lebih kuatnya adalah 10 malam terawal Dzulhijjah. Malam pertama, malam 1 Dzulhijjah sampai malam ke-10 Dzulhijjah. Ini malam-malam dan saat-saat yang Allah sumpah, menunjukkan agung dan mulianya waktu itu, dan menunjukkan waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah-anugerah yang besar. Seperti mana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadilat 10 awal terakhir bulan Dzulhijjah. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pada 10 awal Dzulhijjah ini, orang yang mengamalkan Allah Subhanahu amal soleh akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam
Tidak ada daripada hari Al-Ashr, iaitu hari yang 10 yang lebih dicintai Allah amal soleh dalamnya, melainkan 10 hari ini, kata Nabi SAW, iaitu 10 awal Dhul Hijjah. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka para hadirin sekalian, bersedialah kita untuk masuki malam-malam dan hari-hari yang sangat mulia ini, 10 awal Dhul Hijjah. Dan hadis itu adalah hadis dari Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Waktu, saat yang paling Allah cinta amal soleh dalamnya. Ma min ayyam al-amal salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Jadi itu hadis Nabi SAW. Kita dah dekat dah nak masuk 10 awal Dhul Hijjah. Dan kata ulama, sebab apa 10 awal Dhul Hijjah ini menjadi utama dan besar? Sebabnya semua amalan-amalan utama berhimpun dalam 10 awal Dhul Hijjah. Dalam 10 awal Dhul Hijjah ada solat, ada sedekah, ada qiyamul lail, ada puasa. Allah SWT. Dan apa lagi? Dan dalam 10 awal Dhul Hijjah ada ibadah haji. Terkumpul semua ibadat-ibadat dalam 10 awal Dhul Hijjah. Allah SWT. Termasuk haji. Maka 10 awal Dhul Hijjah menjadi waktu yang sangat mulia. Siapa beramal soleh dalamnya, kata Nabi SAW, dia akan mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah yang besar. Mudah-mudahan Allah SWT beri kesempatan untuk kita masuk 10 awal Dhul Hijjah. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah dan juga yang disunatkan. Seperti mana disunnahkan kita ini berkorban setiap tahun. Dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkad, korban setiap tahun bagi orang yang mampu lah, yang ada kemampuan keluasan rezeki untuk berkorban, sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Bahkan ada pandangan mazhab yang lain, hukum dia wajib berkorban, wajib bagi orang yang mampu. Tapi mazhab kita sunat muakkad. Jadi mudah-mudahan kita dicukupkan oleh Allah rezeki untuk kita buat korban. Kalaupun tak cukup tahun ni, azam untuk tahun depan, simpan duit dan azamlah untuk buat korban tiap-tiap tahun. Dalam hadis Nabi SAW yang mafhumnya, amal yang paling Allah cinta pada hari raya Aidil Adha, iaitulah sembelihan binatang yang disembelih, haiwan yang disembelih. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling besar di sisi Allah SWT. Kerana sembelih ini perlukan kita berkorban harta kita untuk membeli binatang sembelihan. Dah sembelih pula, kita tak boleh makan semua. Sunat kita ambil untuk makan sikit dengan keluarga kita. Dan kata ulama, boleh diambil 1/3 daripada daging dia. 1/3, boleh ambil 1/3. Ataupun ambil sikit saja boleh, silakan. Sunat makan sikit. Ataupun nak sedekahkan semuanya. Kita beli lembu mahal, kambing mahal, bukan untuk kita semua, untuk orang. Korban tu. Maka amalan ini menjadi amalan paling afdal sekali pada hari raya. Pada hari-hari raya, hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Hari Aidil Adha 10 Dhul Hijjah, hari tasyrik lagi 3. 11, 12, 13. Ini amal yang paling besar sekali. Kita berkorban duit kita, harta kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan korban itu adalah taqwa. Korban itu adalah taqwa. Walakin yanalu taqwa minkum, seperti dalam ayat Quran. Allah kata la yanalu, Allah kata tidak sampai luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah
daging dan juga dimak, iaitu darah binatang korban tu. Bukan Allah nak itu, maksudnya itu tak sampai itu. Tapi yang sampai kepada Allah, Allah kata ala taqwa minkum, ketakwaan daripada kalian. Maksudnya kita buat sembelihan daging tu untuk kita, tapi mana yang kita buat maksudnya untuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah duduk pada ikhlas kita berkorban, dan dengan dasar takwa kita berkorban. Bukan hanya ada duit kita korban, tidak, takwa, mengharapkan keridhaan Allah, nak menjunjung tinggi perintah Allah. Allah SWT. Ini dipanggil apa? Takwa. Yang tu yang Allah terima. Yang Allah terima adalah hati kita, keikhlasan kita. Itu disebut dia dalam Al-Quran. Okey. Jadi para hadirin sekalian, itu berkenaan dengan Allah SWT 10 Dzulhijjah yang akan mai ini. Maka sambutlah dengan gembira, dengan seronok anugerah Allah yang sangat besar. Para hadirin sekalian, tajuk kuliah kita pada malam ini, kalau tak salah saya, berkenaan krisis global yang dihadapi di seluruh dunia. Krisis, problem, masalah. Di antara masalah-masalah yang kita sudah maklum, iaitu naiknya harga barang dan bekalan makanan itu menjadi problem, khususnya gandum. Saya tak mau bincang sangat pasal masalah ekonomi global ini, sebab ini semua dah maklum, semua dah tahu. Cuma kita nak sebut berkenaan dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang habangkan kita ni akan berlaku krisis ni, khususnya makanan, naiknya harga barang, bukan saintis, bukan pakar-pakar yang mengkaji tentang dunia ni, tapi Nabi Muhammad SAW. Sebab itu penting bagi kita semua ini untuk mempelajari ilmu-ilmu yang utama. Di antara ilmu yang utama ada 4. Dipanggil ilmu rukun agama. Dipanggil arkanuddin, rukun agama ada 3. Ulama mutaakhirin seperti Dr. Al-Habib Al-Adni mengatakan rukun agama ada 4. Semua ni berdasarkan hadis Nabi SAW. Rukun Islam lain, rukun agama lain. Rukun agama atau apa? Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ada ulama menambah yang keempat alamatus sa'ah, alamat kiamat, termasuk rukun agama. Islam, dalam Islam ada 5 rukun. Rukun agama yang pertama Islam, dalam tu pula ada 5 rukun. Yang kedua, rukun agama kedua iman. Iman tu rukun agama. Dan dalam rukun agama iman ini ada pula 6 rukun pula yang perlu dipelajari, difahami, dan seterusnya. Berdasarkan hadis Jibril, suatu hari mai kat Rasulullah SAW seorang yang asing. Kata para sahabat, kami tak lihat pun kepadanya atharus safari, tanda-tanda dia orang musafir. Allah SWT. Rambutnya hitam pekat, Allah SWT. Bajunya putih, Allah SWT. Tak nampak, kata dia mai pada jauh kena debu. Orang ni pelik. Dia mai, dia masuk dalam majlis Nabi, dia rapatkan dia punya lutut dengan lutut Nabi SAW. Ini nak cerita rukun agama lah. Nah, abang kata ilmu-ilmu yang terpenting yang kita kena pelajari pada saat ini. Dia masuk, dia rapatkan kakinya dengan kaki Nabi SAW, dan dia bertanya Nabi SAW beberapa soalan. Yang pertama dia tanya, akhbirni anil Islam. Nabi pun sebut 5 rukun Islam. Anta syahada an la ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, sampai seterusnya. Yang kedua tanya, dan lepas Rasulullah jawab, dia kata apa? Sadaqta, benar engkau. Sahabat mula pelik.
Orang kalau tanya, maksud dia orang tu tak tahu. Tapi orang ni mai tanya, dia pula kata betul yang kau kata tu, wahai Muhammad. Ya, dia tanya lagi, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Khabarkan aku tentang iman. Nabi sebut 5 rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. 6 rukun iman. Dia kata sadaqta, benar engkau. Sebab pelik. Yang ketiga dia tanya lagi, akhbirni 'anil ihsan. Khabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Saya tak syarah dah sebab panjang hadis ni. Dia tak berhenti kat situ. Dia tanya lagi. Dia tanya apa? Akhbirni anis sa'ah. Khabarkan kepadaku tentang bila kiamat. Bila kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Al-mas'ul ini isim maf'ul. Maksudnya yang ditanya itu Allah senang amat. Anha bi'a'lama minas sa'il. Allah senang amat. Maksudnya kamu yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Kamu tanya aku bila kiamat, kamu lebih tahu. Dia pun jawab, dia tak jawab sebab tak tahu bila kiamat. Dia tanya lagi, akhbirni an amaratiha. Khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Apa dia tanda dia? Apa dia alamat dia? Nabi jawab, antalidal amatu rabbataha wa antal hufatal urata al'alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Ini poin kita sini. Dia tanya bila kiamat, Nabi tak jawab bila kiamat. Dia tanya pula tentang alamat kiamat, Nabi jawab. Nabi jawab apa? Antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang ibu melahirkan tuannya, seorang hamba melahirkan tuannya, ataupun seorang ibu melahirkan tuannya. Yang kedua, wa antara hufatal urata al'alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Engkau lihat Allah SWT hufata ni maksudnya orang yang berkaki ayam. Urata, orang yang pakai pakaian cukup-cukup tentang aurat. Al-alita ri'a asya'i, orang Badui duduk di pendalaman. Depa ni pengembala kambing. Depa buat apa ni? Nanti di akhir zaman, yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan-bangunan. Meninggikan bangunan. Okey. Lepas tu orang ni hilang. Lepas beberapa hari Nabi jumpa Sayyidina Umar. Nabi tanya Sayyidina Umar Al-Khattab. Hadis ni adalah dalam Sahih Bukhari. Ulama menamakan hadis ini Ummul Hadis. Kita selalu sebut Ummul Quran. Ummul Quran tu surah Fatihah. Dia panggil ibu Quran. Dalam tu terkandung isi-isi Quran. Allah SWT. Ummul Hadis pula apa? Ibu hadis ataupun Ummul Hadis, itulah dinama dia hadis Jibril. Nabi tanya Sayyidina Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa duk tanya hari tu? Siapa duk main tanya akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan? Jawab Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, kami tak tahu. Orang tu pelik. Kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril. Dia datang pada kalian untuk ajarkan agama kalian. Hadis ni penting. Nabi sebut Jibril mai tanya dan aku jawab tu. Jibril nak mai ajak tentang agama. Maksudnya mengajarkan rukun agama. Berapa perkara dalam hadis tu? 4 perkara. Yang pertama, Islam. Ini ilmu fiqh, hukum akam. Yang kedua,
tentang iman, akhbirni 'anil iman, yakni dalam ilmu tauhid dibicarakan tentang keimanan pada Allah, para malaikat, apa semua, sama'iyat, apa semua dibicarakan ilmu tauhid. Yang ketiga, ihsan, ini dibincangkan ilmu tasawuf, ini rukun-rukun agama, ilmu fardu ain. Yang keempat, akhbirni 'anis sa'ah, dan akhbirni an amaratiha. Yang keempat, rukun agama juga. Sebab Nabi sebut 4 perkara ni amradinikum. Kalau dalam hadis yang lain, amradinikum, urusan agama kalian. 4 ni agama, kata Rasulullah. Yang keempat apa? Mempelajari, mengkaji alamat-alamat kiamat, rukun agama juga. Ulama terdahulu mengatakan 3 saja rukun agama: Islam, iman, ihsan. Fiqh, tauhid, tasawuf cukup, fardu ain. Ulama akhir zaman, akhir-akhir ni mengatakan dalam kajian mereka, seperti Dr. Al-Habib Al-Adni, yang ketokohannya diiktiraf, dinamakan dia mufakir fil Islam, pemikir Islam, diiktiraf oleh Azhar di Mesir, diiktiraf oleh ulama-ulama di dunia ni. Dia mengatakan yang keempat wajib ngaji juga. Ngaji apa? Alamat kiamat wajib ngaji. Dan dia urusan agama juga, rukun agama. Nanti orang tanya, kenapa pula belajar tentang alamat kiamat jadi rukun agama? Okey, ulama perumpamakan Islam, iman, ihsan dan alamatus sa'ah seperti sebuah pokok, sebatang pokok. Ilmu tauhid itu dia umpama, dia panggil apa, tunjang ataupun dia panggil apa yang batang ni, dia panggil padu pokok, dia panggil apa ni, bahasa Penang boleh, dia kuranglah kita Kedah Penang. Okay. Saya pun belah saya Penang juga, tapi nak cakap lenggok Penang tak pandai lah. Kawan saya Penang, belah-belah pulau juga, belah kampung Kelawai tu. Jadi Allah SWT hak pokok tu lah, hak akar naik ke atas, dia batang tu dia panggil apa, padu apa tau. Perumpamaan ilmu usuluddin atau tauhid, ilmu akidah. Yang kedua, ranting-ranting dan batang-batang dia yang bercabang-cabang tu, perumpamaan bagi ilmu fiqh. Yang ketiga, di pokok ada apa? Ada buah. Bila ada pokok, ada ranting, akan keluarlah buah-buah yang manis. Bila akidah betul, fiqh dibahas dengan betul, diamalkan dengan betul, keluarlah buah-buah. Buah itulah dipanggil apa? Ilmu at-tasawuf atau ilmu akhlak, ilmu ma'rifah mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi sebut, an ta'budallah ka'annaka tarah. Ini maqam musyahadah. Bukan kita nak bahas tu semua, itu panjang itu. Lepas tu 3 perkara ni bukan pokok. Ilmu alamatus sa'ad, macam mana perumpamaan dia? Kata ulama, ilmu belajar tentang alamat kiamat, dia perumpamaan bagi racun, jaga pokok daripada dimakan ulat. Itu fungsi ilmu alamatus sa'ah, untuk menjaga ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tanpa belajar ilmu alamat kiamat, ilmu alamatus sa'ah, kadang-kadang dia bagus dah, dia ahli fiqh, amal fiqh, tapi dia masih lagi terlibat dengan fitnah akhir zaman. Dia tak tahu zaman ni macam mana nak buat pendirian, macam mana tak tahu. Walaupun ahli tasawuf sekalipun, sufi sekalipun, tak tahu macam nak letak diri dia di akhir zaman. Akhir dia pun hanyut dalam fitnah akhir zaman juga. Pertengkaran, pergaduhan, buat benda-benda pelik-pelik sampai timbul fitnah. Akhirnya bergaduh masyarakat, tengkak masyarakat. Jadi ilmu belajar tentang alamat kiamat, dalam ilmu alamat kiamat ada pelbagai ilmu. Di antaranya ilmu apa ni? Ilmu Allah SWT, amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman. Akan datang penyakit, akan datang itu, akan datang fitnah dan pelbagai. Bila kita baca, kita akan berhati-hati. Allah SWT. Yang kedua, dalam ilmu alamatus sa'ah ada peringatan-peringatan dan kajian-kajian tentang sirah-sirah dan ilmu-ilmu Allah SWT. Dia panggil ilmu-ilmu terdahulu atau sirah-sirah, sejarah-sejarah yang pernah berlaku terdahulu.
istiqra'iyah, istibaqiyah. Nak selamat akhir zaman bukan setakat baca hadis Nabi sebut pasal akhir zaman penyakit apa ni, panggil umat ni, kena baca juga sirah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, sirah Rasulullah, termasuk kisah-kisah umat terdahulu kena baca. Kenapa? Di akhir zaman akan terimpun penyakit-penyakit umat terdahulu pada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan belajar kisah-kisah pangai umat terdahulu, kita boleh berhati-hati. Oh, Bani Israel macam ni, kita ni jadi macam Bani Israel lah kita ni. Jadi ada dua ilmu yang besar dikaji. Dipanggil ilmu fiqh tahulat lah. Ni kita ada ni. Janganlah orang baca kitab-kitab ni. Kita akhir zaman, kaji akhir zaman. Dan kita kaji akhir zaman bukan kita baca kita orang kafir, tidak. Kita bukan macam tu. Bukan kaji konspirasi, tidak. Kaji hadis Nabi SAW dan kaji sirah, sejarah terdahulu yang diceritakan dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk selamat. Bukan syok nak abang kita pandai kaji saja. Untuk selamat, selamatkan diri kita dan juga orang terdekat. Dia kena baca tu. Istiqra'iyah itu membaca sirah-sirah, sejarah-sejarah terdahulu, umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, supaya mengambil peringatan. Yang kedua istibaqiyah, membaca istibaqiyah, iaitu membaca hadis-hadis Nabi, peringatan tentang apa yang akan berlaku. Apa yang telah berlaku kena baca, apa yang akan berlaku kena baca. Tujuannya untuk selamat. Jadi ini dipanggil ummul hadis. Hadis Jibril ini dipanggil ummul hadis, ibu hadis, melahirkan rukun agama. Jadi berkenaan krisis yang berlaku global ini dah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dah ada dalam hadis Jibril. Kaji tak kaji ya. Nabi sebutlah hadis ni, antalidal amatu rabbataha. Yang ni berlaku dua kerosakan. Dua ini dipanggil rukun mengaji ilmu akhir zaman. Dipanggil dua rukun. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba melahirkan tuannya. Saya tak tahu tuan-tuan dapat tangkap ke tak. Saya cerita dah, nak baca dah. Dia pendedahan baru sikit, tapi tak apalah, cerita-cerita. Yang boleh kita ambil, yang kita mungkin tak nampak, tak apa, kita boleh tanya mungkin, ataupun kita nanti mungkin insya-Allah kita tak tepi dulu. Sebab ini dia kajian yang dia sikit ilmiah, perlu perah sikit maksudnya. Tapi tak apa, insya-Allah mudah saja. Nabi sebut alamat kiamat ni ada dua. Kepada Jibril Nabi sebut dua. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Yang kedua, antal hufatal urata al-alata. Kenapa dua ni Nabi pilih? Yang ni lah punca kerosakan akhir zaman semuanya. Ini kita bahas mudah-mudah saja. Dan dua ni disebut rukun ilmu alamat kiamat. Kaji dua ni dah besar dah nampak dah. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba melahirkan tuannya, ataupun seorang ibu melahirkan tuannya. Maksud sebalik hadis ini akan berlaku dua kerosakan di akhir zaman. Ini faedah pada hadis tu. Kerosakan pertama, al-i'tiqad. Kerosakan kedua, al-ilmu. Al-ilmu wal-i'tiqad. Akan berlaku kerosakan di akhir zaman yang sangat dahsyat. Kerosakan i'tiqad dan kerosakan sistem pendidikan. Kita mengaji ni betulnya kerana apa? Kerana Allah ke kerana nak dapat kerja? Betul-betulnya lah. Sebagai hamba Allah ni, kita buat ni kerana apa? Kerana Allah ke kerana nak isi perut kita? Sebetulnya Rasulullah bawa buat apa pun kerana Allah. Mengaji kerana Allah, kerja kerana Allah, tolong orang kerana Allah. Tapi i'tiqad ini telah lari di akhir zaman. Sampai tahap ada orang mengaji bukan kerana Allah, mengaji semata-mata untuk mendapat kedudukan-kedudukan yang tertentu, pangkat-pangkat tertentu, harta benda, gaji dan sebagainya. Simpulannya sijil. Tak salah mengaji dapat sijil, bagus, kita perlukan tu. Tapi i'tiqad ataupun tujuan, pegangan dalam hati kita menuntut ilmu itu nak apa tu?
Bila manusia silap dalam i'tiqad mereka, bila manusia silap dalam pegangan hati mereka, niat mereka, maka rosak semuanya. Allah SWT. Yang kedua, sistem pendidikan rosak. Ilmu yang utama tak diutamakan. Sepatutnya kita orang Islam di sekolah-sekolah sepatutnya lah kita dah ada pengajian-pengajian asas agama yang bukan yang biasa-biasa ni, ngaji sampai jadi pegangan faham agama. Takkan tak boleh 5 tahun 6 tahun kita pergi sekolah rendah, sekolah menengah ni tak boleh khatam kot satu kitab berkenaan dengan akidah, satu kitab berkenaan dengan fiqh, Safinatun Najah ke contoh. Takkan tak boleh khatam satu kitab berkenaan dengan dia panggil akhlak. Satu kitab memang takkan tak boleh. Sehari mungkin selai cukup semuka ke. Bahkan ada sebahagian orang hanya mengaji ilmu fardu kifayah, tak mengaji ilmu fardu ain. Dan sistem pendidikan lagi rosak macam mana? Dipisahkan ilmu dan tarbiyah. Dulu-dulu ilmu disekalikan dengan tarbiyah. Lah ni ilmu dipisahkan dengan tarbiyah. Cuba kita buka tengok keadaan sekarang. Nabi dah sebut kepada kita semua kerosakan, punca kerosakan. Pengalaman kita sekolah lah, cikgu buat apa kita? Saya sendirilah contoh. Kita tak buat kerja sekolah, cikgu suruh berdiri atas kursi tu, pegang kursi junjung ni, tak buat kerja sekolah. Penampang dengan cikgu tak tahu berapa kali dah kita kenal ni masuk sekolah dulu. Penampang balik tak berani abang kat ayah, abang ayah tambah lagi. Hang buat pasal kat sekolah, cikgu tampang, mai aku tampang pula. Dan ayah kita pesan, pergi sekolah jangan sampai aku dengar cikgu buat hang. Jangan sampai aku dengar cikgu call panggil pergi sekolah hang ada masalah disiplin. Siap hang. Ayah lah ni macam mana? Wahai cikgu, jangan sampai saya dengar cikgu sentuh anak saya. Kalau berani langkah tu mayat saya. Oh, tu lagi dahsyat lah. Akhirnya tarbiyah, didikan dipisahkan dengan ilmu. Hanya diberi ilmu dan tidak ada didikan. Cikgu kalau tengok anak murid serokok pun kadang lebih dia lompat pagang lebih dia, kapal-kapal lebih dia, tak semayang lebih dia lah. Saya ada cikgu-cikgu duk main ngaji dengan saya dekat Al-Ustaz, duk main ngaji cikgu kita lah sekolah dulu. Kita zaman hampa ni ada budak-budak tak puasa bulan Ramadan, makan belakang tandas, lompat pagang makan kat luar. Malulah tak puasa, malu makan tandas. Zaman kita sekolah dulu. Budak lah ni tak puasa di sekolah, dia buka nasi atas meja, cikgu ada depan makan. Cikgu kata ada sound cikgu. Nak kata apa? Kata apa? Tengok dia makan. Hangpa tak puasa ambil gambar. Nak tu boleh kata. Kan ada video sampai tahap cikgu kena mangkak, baris dia denda apa semua. Cikgu ni diberani macam mana? Kalaupun pak dia tak jenis kaki keras pukul orang, bahaya satu lagi apa? Mungkin dia report. Kita kena juga. Akhirnya tidak ada tarbiyah pada zaman ni. Siapa nak tarbiyah? Tarbiyah ni apa? Didik, marah, kadang piak sikit, otan sikit, tu tarbiyah dia panggil. Tarbiyah ni bukan takat ajam, dia pantau. Hang buat dah aku suruh, tarbiyah dia panggil. Hang tak buat hang siap bang, tu tarbiyah dia panggil. Ada guru keras, ada guru lembut. Yang lembut pun tanya juga, saya bagi ni buat no, jangan tinggal. Tinggal ni kita tak dapat apa ni, rugi masalah kita. Dia tarbiyah, dididik, dia tekan, buat, dia pantau. Ini akhir zaman. Lebih dahsyat lagi, cikgu tak tarbiyah nilai-nilai murni, akhlak-akhlak mulia. Cikgu ajak main TikTok, menari ramai, lagi lingkup yang tu. Tidak ada tarbiyah. Murid sepatutnya melihat didikan akhlak mulia, moral, siasah daripada seorang guru. Tapi hakikatlah ni, cikgu kata apa? Jom, menari. Habis. Nabi bagi tahu dah semua ni akan berlaku, dan kita saksikan semua ni berlaku. Antalil amatu rabataha. Rosak i'tiqad, niat-niat dalam menuntut ilmu, pegangan rosak, sistem pendidikan rosak. Tidak ada tarbiyah didikan. Ditambah dengan online.
lagi tak ada tarbiyah lah. Tapi bolehlah ngaji, ambil ilmu kena ambil juga. Tarbiyah diri sendirilah kalau yang ngaji online. Yang duduk depan guru tu, guru boleh tarbiyah tu, ni duduk elok sikit, ni jangan bercakap, ni buat macam ni, cakap apa, tegur-tegur sikit. Ini akhir zaman. Daripada sinilah Nabi sebut antalidal amatu rabataha, lahirlah dia seorang perut ibu tu tuan dia. Maksudnya lahir anak dahaka ramai di akhir zaman. Kenapa? Sistem pendidikan rosak, tak mengutamakan ilmu mengenai Allah, utamakan ilmu hal lain. Lepas tu tak ada tarbiyah, niat pula rosak. Ni saya tak kata kat siapa lah, minta maaf lah kalau saya kasar. Kita orang Kedah ni kasar sikit lah, minta maaf lah. Orang Penang lembut sikit, kalau lebih kurang 2 kali 5 okay, InsyaAllah orang Penang kita tahan sikit, maksudnya kalau terkasar sikit. Orang KL ni, saya kadang-kadang tercakap benda yang kasar bahasa Kedah. Orang KL dia kata saya cakap kasar. Contoh saya sebut bodoh, orang KL kata awak lah kasar dengan Ustaz ni. Dia kata saya bodoh biasa orang Kedah. Tengok kawan kita main, kita tahu, weh bodoh, ambil lah. Tak, kawan kita tak marah. Weh bodoh, jom pergi makan. Tak ada, kawan tak kata apa. Dengar orang KL kasar, tapi saya tak panggil orang bodoh. Maksudnya bodoh ni bahasa-bahasa yang dia panggil belah-belah kita lah. Kadang kita sebut gila ni. Waktu saya ngaji di Kelantan dulu, tahfiz Kelantan, saya ada kawan Terengganu, orang Terengganu lembut cakap, kita orang apa semua cakap elok. Kadang kita terkeluar bahasa Kedah, kita tak gila hang buat macam ni, gila betul yang ni. Dia tamu, dia bagi cakap elok lagi kata dia, kenapa kata gila aku? Dia marah tu. Saya kata orang Kedah ni kata gila ni benda biasa. Weh, awak gila sangat, biasa. Orang tu gelak lah kita gila, kata gila dia. Gila ni maksudnya hang ni, kenapa hang ni buat sangat terlampau sangat benda ni. Tu bahasa Kedah dia panggil. Orang Penang insya-Allah dah faham lah. Bisa tak sebut lah benda yang tu, tak sebut contoh saja. Jadi bila sistem ni rosak, lahir anak dahaka. Seorang ibu anak masih kecil, dia dah tanam benda tak betul dalam diri anak dia. Kita nak azankan ni sikit. Dia tanam apa? Dia kata, adik mengaji sungguh-sungguh, nanti boleh pakai kereta besar. Tengok orang kereta besar. Adik mengaji ni dapat sijil lagi tinggi, nanti boleh masuk asrama penuh. Tak sebut apa mengaji kerana Allah ni, ilmu Allah ni. Kamu kena beradab. Kalau kamu tak ada, Allah tak bagi ilmu. Kamu tak disakiti guru kamu. Semua adalah pilihan-pilihan Allah untuk mendidik kamu. Tak ada. Anak, kau buat ni sijil, ini. Macam mana anak tu tumbuh dalam keadaan tidak ada tarbiyah jiwa dia, akhlak dan adab. Akhirnya macam mana? Bila anak ni berjaya nanti di bos, dia buat lebih kurang kat anak dia, kat mak dia. Mak dia nanti tua, dia sanggup abang kat mak dia. Mak duduk rumah orang tua lah, kami tak ada tengok. Siapa yang tak tarbiyah sampai dia jadi anak dahaka ni? Seorang ibu ataupun seorang ayah juga. Sistem pendidikan rosak, sistem rumah tangga rosak, keluar anak dahaka. Lebih dahsyat lagi, tidak ada pengajian ilmu, tarbiyah adab dalam rumah, diberi handphone. Ini termasuk benda yang merosakkan. Nak azan dulu kan, macam mana masuk waktu dah? Masuk waktu dah? Lagi sikit lagi ya. Minta maaf kalau ada sadah-sadah sini, ulama-ulama, orang-orang saleh di sini, minta maaf. Kita cakap tinggi-tinggi sikit, minta maaf. Kita ngaji dengan guru kita di Yaman, di Tarim sana. Kalau mengaji ilmu akhir zaman, mereka akan semangat. Mereka akan, dia panggil apa, lebih bagi pertumpuan kepada masyarakat ataupun orang yang mengaji. Kenapa ni benda penting, benda besar, dahsyat ni berlaku akhir zaman. Jadi mak ayah kerja, anak hantar mengasuh, ini termasuk antalidal amatu rabataha. Dulu seorang isteri dia akan didik anak-anak adab apa semua. Saya ingat lagi mak saya dulu, kalau kita buat panggil tak elok depan orang kecil-kecil tu, dia cubit ni tau ni. Cubit yang kecil tu sakit tau. Dia kecil, cubit halus ya buah paha kita pun Allah sakit. Tarbiyah. Ayah pergi kerja, ibu jaga anak, tarbiyah. Lah ni kita perlukan duit yang lebih, tak apalah, itu masing-masing. Isteri kerja, suami kerja, tak ada masalah apa, silakan. Cuma yang bahaya bila tidak mendidik dan tidak mentarbiyah anak. Balik suami isteri tu dia rasa macam letih. Anak ajak main, anak ajak sembang, dia bagi handphone. Nak main handphone. Mak ayah kerjakan kerja office dia, esok pergi office siapkan kerja, lepas tu tidur letih.
Anak dia dididik oleh handphone. Kenapa budak-budak ni ada yang kanan? Dia suka tengok game-game yang membunuh orang, game-game yang pukul orang. Anak saya ada buka game ni, dia masuk pejabat, dia tengok orang buat kerja kat office, dia pukul. Apa dia punya game ni? Akhir zaman. Game tu pukul orang, game tu kerja dia. Dia masuk office, dia tengok orang tengah buat kerja pejabat, dia pergi katok, dia pergi tendang. Dia tengok orang tengah minum ayam, dia pergi sepak, tendang, katok. Akhirnya dididik oleh ni. Dia tak tengok macam mana mak dia solat, dia tak tengok macam mana mak dia bergaul dengan orang dengan adab. Tak tengok, dia tengok ini. Ini di antara dalam amatu rabata, keluarlah anak yang dahaka pada mak ayah. Macam nak adzan juga ke tuai. Kita sambung lagi lebih kurang lagi 5 minit, 10 minit. Allah selamat. Okey, saya nak kaitkan dengan kerosakan krisis ekonomi ni. Yang kedua, Nabi kata apa? Kamu akan lihat nanti di akhir zaman, orang berkaki ayam, duduk kampung badui, pakai cukup-cukup tutup aurat. Depok akhir zaman, lumba-lumba bina bangunan pencakar langit. Ini sebenarnya tidak dalam kita menguraikan, banyak Allah sekali kita nak uraikan banyak punca-punca kerosakan akhir zaman. Cukuplah sekadar sikit-sikit saja, kita masa pendek kuliah maghrib. Dan kebiasaan kalau saya kuliah maghrib, bunyi itu saya berhentilah. Biasa mana-mana pun lah. Tapi yang ni baru dia panggil apa, nak pengenalan ilmu baru. Tak ada dah. Nak bunyi lah. Ini pengenalan ilmu. Tak apalah. Yang kedua ni, cerita apa ni Nabi sebut akan dibina bangunan pencakar langit ni. Ada dua faedah dalam hadis ni. Yang pertama, akan berlaku kerosakan al-hukmu. Al-hukmu ni sistem pemerintahan akan rosak. Sistem politik pemerintahan akan rosak. Pemerintahan dah tak berlaku adil dan tidak mengutamakan orang yang utama. Pemerintahan lebih kepada berlega di kalangan orang yang berkuasa ini kekayaan, tidak sampai pada orang yang perlu. Kezaliman yang berlaku dan pelbagai lagi. Kerosakan sistem politik dan pendidikan, pemerintahan. Yang kedua, al-iqtisad. Iqtisad ni apa? Ekonomi. Sistem ekonomi akan rosak di akhir zaman. Apa maksud orang gembala kambing, tinggal kambing dia, pergi bina bangunan pencakar langit? Yang pertama, akan berlaku kerosakan sistem pemerintahan. Banyaklah sistem pemerintahan dah berubah. Dulu dipilih orang paling bertakwa, orang soleh, mesyuarat nak angkat siapa. Lah ni sistem lebih pada demokrasi. Tak apalah. Nanti cakap politik, nanti saya kena tangkap lah nanti. Ni sebut pasal hadis, saya nak sebut tak cerita pada siapa. Bahaya ni sebut politik ni. Ini kan cerita politik ni, cerita hadis Nabi SAW. Yang kedua, akan berlaku kerosakan ekonomi. Maksudnya di akhir zaman akan berlaku kebuluran, putusnya bekalan makanan. Kerana apa? Dalam sebuah negeri ataupun negara, makanan asasi tempat itu dah makin kurang, bahkan tak ada. Kenapa? Masing-masing pengusaha, nelayannya, petaninya lebih mengutamakan untuk mempelajari ilmu, dapat sijil untuk belajar kerja dengan kerajaan ataupun di pejabat-pejabat. Bangunan-bangunan ditinggal mereka punya kebun, dijual mereka punya bendang, dijual mereka punya ternakan. Akhirnya beralihlah ekonomi itu kepada import export. Atau kita lebih banyak import makanan yang asas dia panggil, yang penting, yang asasi. Problemnya apa? Bila berlaku pergaduhan, pertengkaran sesama negara, akan di stop. Dia akan stop ekspor kepada kita. Ekspor ke sini, kita ambil import kan. Contohnya lebih kurang. Khususnya peperangan yang berlaku di akhir zaman yang disebut oleh Nabi SAW. Ukraine perang dengan Rusia. Ukraine di antara negara terbesar sekali support gandum. Gandum ni berkait dengan ayam juga. Ayam makan tu dedak kan. Berkait dengan ternakan juga. Dan masalah gandum ni, India pun tak mau keluar, apa dia panggil apa, Ukraine tak mau keluar. Lagi pergi Brazil lah tak salah. Problemnya apa? Kita dah tak ada, dia panggil apa, tanaman-tanaman, pertanian-pertanian yang kita buat sendiri yang cukup untuk orang tempat.
Kenapa kita orang tempatan lebih utamakan sijil dan kerja di pejabat-pejabat? Tak usahlah dia buat benda apa susah, jual lah kat orang. Farai-farai buang lah. Bahayanya di mana? Bahayanya akan berlaku kebuluran. Ini semua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu dalam hadis Nabi, hadis yang sangat banyak. Kita tutup dengan hadis ni lah. Jangan bicara panjang lagi. Ada banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperingatkan kita. Nabi peringat kita tentang akan berlaku kerosakan ekonomi ni. Naik harga barang dan putus bekalan makanan. Kita kata tak putus berlambak makanan dah tempat kita. Memanglah ni berlambak. Saya duduk Yaman, saya tahu keadaan ni. Yaman ni belah-belah Sana'a, belah-belah yang bergaduh dengan Saudi ni. Saudi buat apa kat Yaman? Bila bergaduh, Saudi tutup sempadan-sempadan. Yang mana sempadan tu lah makanan-makanan daripada luar yang dieksport ke Yaman. Bila tutup, macam mana negara luar nak masuk bagi makanan dekat Yaman? Dan mereka pula ada setengah-setengah tempat dan negeri di Yaman tak utamakan tanaman ternakan. Banyak meninggal kebuluran, mati kebuluran banyak. Cuba search pasal Yaman, tengok budak-budak je kurus, buat tulang. Bekalan makanan tak ada. Satulah Nabi SAW ada pesan tentang perkara ni. Dan sengaja dibuat sistem ekonomi macam ni kerana yang peganglah mereka-mereka yang sembah pada Dajjal dan syaitan, kuasa besar dunia. Sengaja mereka buat semua ni untuk apa? Satu hari mereka nak kawal kita, mereka nak biarkan kita, mereka nak menekan kita supaya kita tunduk kepada syaitan dan Dajjal, atau tunduk kepada apa yang dibuat oleh mereka. Waktu Dajjal akan mai zaman makanan tak ada, dia tekan kita, makanan dia tak bagi, tak hantar apa semua, stop. Dajjal buat makanan. Satu Nabi SAW dah pesan perkara ini. Akan datang kefakiran, akan datang kesusahan, akan datang zaman kebuluran. Semua disebut dalam hadis. Nak baca satu panjang lah. Yang saya nak baca poinnya apa? Nabi dah sebut, wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamih, man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi. Hadis ini riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Berkenaan dengan sistem kerosakan yang berlaku, sistem yang rosak, Nabi suruh apa? Siapa yang dia ada ghanam, ghanam ni binatang ternak. Siapa ada binatang ternak, siapa ada ternakan, kambing, lembu, kata kira, hendaklah dia bersungguh-sungguh bekerja menghasilkan ternakan dia, kerana akan berlaku putus bekalan makanan di akhir zaman. Memang kita zikir, ya, memang zikir pun dah menyekenyang pada orang mukmin. Tapi kita kena peduli juga dengan hadis Nabi. Nabi suruh kita peduli dengan ternakan di akhir zaman, kerana akan berlaku kerosakan ekonomi di akhir zaman. Kalau kita dah ada bekalan sendiri di tempat kita dah cukup, ternak dah banyak, tanaman pun kita buat dah banyak, kita tak risau sangat. Dah ada makanan asasi yang kita sekeliling rumah kita, sekeliling daerah kita, sekeliling qaryah kita. Masjid ada tanaman dia, orang kampung ada tanaman dia, orang taman ada tanaman dia. Yang jauh-jauh sikit pada perkampungan, jauh sikit pada perumahan, mereka buat kambing semua. Kita takkan ada rumah taman nak buat kambing kot. Tanamlah, tanam mampu. Ni hadis Nabi SAW, wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi. Barang siapa yang dia ada baginya tu ardun, ada tanah. Tanah tak buat apa, perumahan kita tak buat, kita tak buat pembinaan atas tanah tu, tanah kosong macam tu saja. Hendaklah dia betul-betul tengok sungguh-sungguh, dia bekerja untuk hasilkan tanaman-tanaman di tanah yang kosong tu. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Apa yang berlaku krisis di akhir zaman, dengan kita dah cukup makanan asasi di tempat kita, kita tak risau pun. Bahkan kuasa besar dunia tak boleh pemain dengan kita. Lalu ni dia pemain dengan kita. Kalau nak, okey, bagi emas. Oh, kalau nak cetak ni, bagi ni. Kau kena serah ni, kami bagi yang ni. Kau serah ni, kami bagi yang ni. Lama-lama kita ni merempat di tanah kita sendiri. Lama-lama kita ni menjadi orang yang, kita sebut macam-macam lagi, orang marah pula. Habis semua kuasa tangan-tangan tu dia pegang. Kenapa? Kita tak ada kekuatan ekonominya, persediaannya. Jadi ini hadis Nabi SAW. Di para hadis sekalian,
Nabi SAW ada bagi tahu tentang kerosakan ini, maka kembali kepada sunnah, kembali kepada cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah di akhir zaman. Yang pertama, saya kesimpulannya, yang pertama, apa kita kena buat? Yang pertama, krisis yang besar ini, yang pertama sekali, marilah sama-sama kita ini kembali pada Allah SWT. Ini problem krisis makanan. Kenapa? Apa yang berlaku pada hari ini adalah musibah daripada Allah SWT. Asbab maksiat, asbab dia panggil apa? Kemurkaan Allah SWT. Yang kedua, dalam musibah krisis makanan yang berlaku sehari dua ni, jangan kita takut fakir. Itu kena ada dalam hati kita. Allah SWT, Allah sebut dalam Quran, Allah SWT, sesungguhnya syaitan itu ya'idumul faqra wa ya'murukum bisu'. Syaitan itu dia janjikan kepada kamu fakir. Dia duk bisik, matilah kamu nanti, duit tak ada. Siaplah nanti kalau kena buang kerja macam mana duit, anak-anak makan apa? Siaplah. Sampai akhirnya kita buat kerja-kerja sampai tinggal semayang, sampai kerja yang haram pun ambil, takut duit tak ada, takut miskin. Syaitan bisik, nanti siaplah fakir nanti kamu. Tetapi Allah yang menjanjikan kepada kita rezeki, yang menjanjikan kepada kita pertolongan, bantuan. Krisis macam mana pun, jangan sampai tahap takut pada kefakiran. Yang kita kena takut, maksiat kita pada Allah SWT, yang tu sebab fakir tu. Taat, taubat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang siapa bertakwa, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Roti canai nak harga, tepung jadi mahal. Orang takwa tetap ada jalan keluar. Makanan mula tak ada, problem macam-macam. Orang takwa ada jalan keluar. Ini bukan siapa bagi tahu ni. Ini bukan tokoh masyarakat bagi tahu. Ini bukan artis bagi tahu. Ini yang bagi tahu oleh Allah SWT. Iman dengan ayat Allah SWT. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan untuknya rezeki yang dia tidak dapat kira-kira, tak dapat disangka-sangka. Orang takwa susah macam pun zaman, ada jalan keluar. Yang kita krisis makanan yang ada. Yang ketiga, buatlah asbab tu kena ada juga. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tidak melihat sebab memberi bekas, memberi kesan, memberi manfaat mudarat daripada Allah SWT, dan Allah lah juga yang menjadikan sebab. Kita tidak bergantung pada sebab, tapi kita kena faham alam dunia ni alam asbab, kena ada juga buat sebab. Allah SWT tidak bergantung pada sebab, tapi bukanlah meninggalkan sebab. Buat juga tu perintah Allah, menjadikan alam ni alam asbab, tetapi bergantung kepada kita adalah kepada musabbibil asbab, yang menjadikan sebab, yang beri kepada kita semua Allah SWT anugerah dan juga manfaat dan mudarat. Jadi yang ketiga kena buat apa? Kita kena Allah SWT ada usaha sikit. Dia panggil apa? Rasulullah sebut apa? Siapa ada tanah, buat tanaman. Tanam bunga saja nanti problem nanti. Kalau kita tanam bunga saja, nanti kalau tak nak makan macam mana nak makan bunga? Tanamlah ubi sikit, jagung. Jagung ni 2 bulan ya. Lebih kurang 60 hari, 62 hari boleh ambil dah hasil. Jagung. Boleh buat kering apa semua, boleh dah. Dia kata ni nak makan, ni orang nak ibadat lah. Ni Rasulullah nak tinggal macam mana hadis ni? Ni bukan saya bicara ulama besar, bicara mesyuarat, bermutakarah sama ada dari hadis ni. Kesimpulan mereka keluarkan, dia berkata tak boleh tinggal sebab kena buat juga tanaman. Rasulullah pesan. Paling kurang bekalan makanan putih, dia berkata apa? Alah, kami takkan nak tanam jagung sikit dah kot. Takkan tahan 2-3 hari kalau makan. Walaupun 2-3 hari dapat juga pahala. Kita tanam boleh makan 2-3 hari, boleh ibadat lagi 2-3 hari tu. Ada kebaikan lagi maksudnya. Tanam dapat pahala, binatang mai makan tanaman kita jadi sedekah. Kalau kita tak mau makan, kita bagi ke orang. Yang penting usahakan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, tanam. Yang kedua, buat ternakan sama mampu buat ternakan. Perbanyakkan benda ni. Pertanian, ternakan. Hidupkan balik tanah-tanah kita. Tanam saja apa yang boleh makan. Jagung, ubi itu penting. Buat, pakat-pakat buat. Sampai tahap syaitan tak boleh bisikkan kita ketakutan. Syaitan kata nak bisik takut apa? Dia ikut sunnah Nabi Muhammad. Makanan tu ada. Kita tak bergantung pada makanan tu, bergantung pada Allah. Cuma ni sunnah Nabi Muhammad yang perlu kita laksanakan. Supaya tenang hati kita dengan janji-janji Rasulullah, janji-janji Allah. Supaya kita dapat melihat ini adalah rezeki daripada Allah. Kalau aku tak mau makan, aku sedekah pada orang dapat pahala. Yang penting aku buat persediaan yang Rasulullah sebut. Ni di Yaman ni, khususnya di belah Hadramaut, daripada gudang-gudang, setiap rumah tu, hampir setiap rumah belah kambing
dan buat tanaman. Kerana mereka pernah berlaku satu fasa dulu tak boleh masuk bekalan makanan sebab ada pendalaman, banyak mati di tempat tu. Akhirnya ulama ada kaji-kaji, oh ada hadis rupanya, jom tanam, jom ternak, selesailah ni, tak ada masalah apa. Ayam mereka buat, kambing mereka buat, lembu pun ada yang sebahagian tu, yang tanam lagi banyak. Kebun-kebun yang banyak dia tanam. Tengok hadis Nabi SAW. Lepas tu kalau rumah flat, macam mana rumah flat? Kondominium tak apalah, tawakal kepada Allah. Takwa insya-Allah ada jalan keluar juga. Masya-Allah ada rezeki kita. Yang penting buat saja kita mampu. Ni krisis makanan dan bagaimana untuk keluar. Yang selebihnya berdoa kepada Allah keselamatan. Kalau pun kita tanam hari itu boleh makan juga. Dan ini bukan saya kata wajib, ini anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tak payah nak zikir, tak apa zikir, tak masalah apa. Ada orang kata kami nak simpan makanan ataupun nak simpan makanan tu tak kira rosak pula, tanamlah lebih baik. Nabi kata tanam. Allah senang. Silakan untuk buat. Yang salah ni siapa? Simpan makanan untuk 7 tahun, pack siap-siap, tanam apa semua, semayang tak? Itu salah. Apa nak makan 7 tahun tu? Semayang tak juga? Simpan pack kurma untuk 7 tahun, beras untuk 7 tahun. Semayang tak duk kaji konspirasi, duk kali mengaji tak? Masjid tak ada nama duk kaji. Oh Yahudi nak buat ni, Yahudi nak buat ketak tangan-tangan, Yahudi nak buat. Semayang tak? Ini tak ada manfaat apa lah, simpan macam tu. Kita simpan ni, kita niat ikut sunnah Nabi Muhammad. Nak semayang tu kena jaga yang penting, taat pada Allah, taqwa pada Allah yang utama. Macam tu. Dan Allah merahmati kita semua, Allah berkati kita semua, dan Allah selamat kita dari krisis yang berlaku pada akhir zaman ini. Kemudian kita dapat kembalikan sistem yang baik dalam rumah kita. Kita tak boleh betul sistem yang rosak dalam masyarakat, perbaiki sistem dalam rumah kita. Itu kita mampu. Jadi tentera Rasulullah dalam rumah kita, jadi tentera Allah dalam rumah kita. Tentera Allah dan Rasul ni bukan keras maksudnya, tapi memperjuangkan sunnah, mengajak anak dan isteri kebaikan, tak putus asa, tak biar saja masa yang berlalu dengan macam tu saja. Nak isi rumah dengan didikan-didikan yang baik, perbaiki rumah kita. Kurangkan kita komen-komen benda yang di luar sana, kurangkan kita sibuk sangat dengan benda yang luar sana. Macam mana anak kita, macam mana isteri kita, macam mana keadaan mereka. Kita tak komen pun isu semasa, Allah tak tanya kita nanti di akhirat. Yang Allah tanya, anak isteri yang aku beri pada engkau, anak engkau bawa mereka pada aku dah? Jadi, bawa mereka kepada keridhaan dah? Ajak daripada agama dah? Jaga daripada benda-benda yang tak elok dah? Yang tu yang Allah betul-betul menjawabkan tu. Kembali kebaik, bina rumah tangga kita dengan yang baik, yang sunnah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad, jangan tinggal. Salawat banyak-banyak, Allah beri rahmat kepada kita, Allah selamat kita insya-Allah. Allah jaga rumah Allah, mai masjid selalu. Insya-Allah ni adalah usaha untuk selamat di akhir zaman. Hubungan hati dengan Allah, orang dekat dengan Allah yang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merahmati kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah. Allahumma jalla wa ala. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.